Kasih pengurusi Timbalan Mudir, Cikgu Ghazali, Guru Besar, Cikgu Masyitah, guru-guru penekanan, dua-dua sekolah, guru-guru semuanya kaki tangan, materi, akademik dan bukan akademik, syukur kita dapat bersama-sama dalam institusi sekolah kita untuk sama-sama kita bekerja untuk mengembalikan balik din Islam yang menjadi gurbah seperti mana kita tahu. Jadi masa kita sedikit, kita lihat korang-korang kau tak dapat apa-apa yang disebut oleh Ustaz Khairul Amali tadi cukup lah. Contoh buah limau. So, kita ambil satu jorong saja, kita ambil satu ulas saja, tak nampak cantiknya Islam. Tapi kalau dapat ambil sebiji buah limau yang kita sebut syamil, kamil, mutakamil, baru kita dapat rasa cantiknya tu, sedapnya tu, kepuasannya tu. Jadi pagi ni sebelum kita nak mula, kita mula balik surah Al-Insyirah. Ini untuk kita yang ada anak-anak, ibu, ayah bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak. Alimu auladakum. Alimu auladakum. Ajarlah anak-anak kamu. Ya, ada yang lain. Adibu auladakum. Asuhlah anak-anak kamu. Selalu saya ada sebut. Kemudian ada salah si khasal yang selalu sebut. 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum, kasihkan Nabi. Makna kenalkan apa yang Nabi bawa iaitu Islam. Supaya tidak jadi macam hari ini, sembahyang puasa, akhirnya Ustaz dapat ikut 2-3 kuliah orang yang telah masuk Kristian. Duduk di rumah ayah, mak yang orang beragama tapi tak faham. Akhirnya ditarik dengan lagu-lagu gospel ni. Lagu-lagu gereja, tinggal Islam. Kemudian dia tampak sebut sangat dia dapat wahyu daripada Jesus, Tuhan Jesus. Penyatu. Ada lagi yang sekarang ni gerakan cukup hebat. Orang Islam banyak tunjuk, orang yang bukan Islam masuk Islam. Gerakan kristianisasi. Mereka bekerja keras dengan kebebasan media massa yang ada. Dia mempengaruhi. Dan kita punya tanggungjawab besar untuk anak-anak kita. Ni, tanggungjawab untuk anak-anak kita. Seperti Nabi pesan, adibu auladakum, asuhlah anak-anak kamu. Ala salasi khasal mengenai sama kita guru, kaki tangan, akademik dan bukan akademik. Anak-anak kita duduk di institusi pengajian Islam ni. Antak hajat nampak nak fahamkan mereka tentang Islam dan bagi mereka masa izah dan berpegang kepada Islam sebanyak ayat. Di masa yang sama dapat menyampaikan kepada orang lain. Asuhlah anak-anak kamu. Mengenai 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum, kasihkan Nabi. Saya kena cerita kat dia, kat depa. Kalau dulu yang mengaji sekolah putih ni, dia baca Al-Fatihah sampai habis. Sampai tua-tua pun sebut cerita sekstil. Adibu auladakum, asuh anak-anak kamu, kenalkan Nabi siapa dia, Muhammad bin Abdullah, ni Rasul terakhir. Apa yang Nabi bawa iaitu Islam. Yang sebut tentang kemerdekaan tadi, kemerdekaan kita sebenarnya, kemerdekaan kita dapat duduk di atas sistem Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhidkan Allah, tak ada syirik. Jadi hubbi nabiikum ma'ali baitihi, kenalkan keluarga Nabi, kamna watilawatil Quran. Yang ni semua boleh buat. Yang Nabi suruh ni tidak ada keberatan. Sebab Nabi sampai ni daripada Allah yang menciptakan kita. Dia tahu tentang potensi. Potensi yang ada pada kita. Saya buat macam mana pun. Yang ni tanggungjawab besar. Untuk kita nak sahkan anak kita. Selain daripada anak-anak sekolah kita. Anak-anak kita juga untuk masa depan din Allah yang menanti. Berada dalam kafilah dakwah. Kepalanya ialah Nabi di depan. Kemudian kita rantaian, sambung rantai ni. Daripada sahabat, daripada tabi'in, sampailah kepada kita. Menyambung mata rantai. Dan anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah. Anak-anak kita mengharap. Menyambung rantai ni. Kita tak mahu kita sahih, kita bagus, jalan jamaah. Nak buat Islam, tiba-tiba anak-anak terpinggir. Ini tanggungjawab kita, Nabi pesan daripada awak. Adibu auladakum. Iqra'u al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dia Ustaz ulang balik. Untuk diri Ustaz, tak ada anak-anak, ada cucu. Boleh ajak tak ada hari pergi bersama Ibu Tariqah. Dengan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang tu yang ada yang lain semua duduk jauh. COVID. Jadi ini tanggungjawab kita. Jadi yang ni Ustaz nak baca surah Al-Insyirah, surah Asyar. Kita baca, kemudian kita nak ajak anak-anak kita. Kemudian kita hafal, kalau boleh kita jangan nyanyuk. Tak banyak boleh kita ulang, pagi petang kita ulang. Kalau umur Ustaz ni banyak dah yang nyanyuk.
Kadang-kadang baru pincin, dia kata Ustaz tak ingat dah. Jadi ini antara Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebut tentang nak bagi hilang rasa penyakit ni. Kecuali lah kalau kita accident dan lain-lain. Ini di antara yang cukup besar. Jadi kita nak baca surah Al-Insyirah. Asyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berebut masa sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Quran jangan kedekut suara. Jangan kedekut. Zayyinu aswatakum. Perelokkanlah, hiaskanlah suara kamu ketika baca Quran. Ya, so kita perelok. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang baik yang mengajak kamu dan zayyinu aswatakum. Hiaslah suara kamu nak baca Quran bagi elok. Bagi elok. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan daripada kalangan kami. Makna kata nak bagi boleh. Man lam yataghanna bil Quran, tak boleh bertaran mana Quran nak baca betul ikut hukum sebutan dia, tajwid, mujawadan. Kemudian tahu jenis bacaan. Paling tak ada yang kita boleh baca murattal atau tajwid. Itu masa boleh Ustaz terang balik tentang tajwid, hadad. Kemudian baca tahqiq, kemudian murattal, tajwid. Sebab Ustaz dapat pendedahan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ustaz cuba tengok latih dulu sekolah, kemudian latih anak-anak untuk nak baca bacaan ini. Jadi kita kena tahu. Jadi kita baca Al-Nashrah, kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sin ada bis. Hadi halqum. Rahman. Rahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha bukan ha halqum. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak, qalqalah sughra. Ada lantunan. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra ni ma'iwat, dua harakat. Fa inna ma'al usri yusra, dua harakat. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Ada qalqalah hujung. Wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab. Ada ghin. Huruf isti'ala, lalu ke langit kahida. Fa idza faragta, jangan berhenti, lalu kan. Fa idza faragta fansab. Bagi kita ajar ghairil magh, tak boleh berhenti. Tak boleh ghairil magh. Biasa ya. Ghairil magh, lalu ya. Ghairil maghdubi alaihim, lalu saja. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kita ada surah sedap. Dapat elok bacaan, dapat pahala kerana Allah. Macam kita suruh belajar bila nak baca Quran pagi-pagi, surah dia cantik. Dia baca Qamarun sedap, Ya Nabi Assalamualaikum sedap. Mudah-mudahan dapat pahala. Paling tak ada kita baca elok sedap. Cikgu-cikgu, kaki tangan semua, kita syok sendiri kita panggil. Kita syok sendiri. Anak keluar anak, lu almarhum Cikgu Zali, anak minta maaf lah. Kalau ada masalah banyak, anak baca kuat, entah jangan kata apa sudah lah. Jadi anak perhabis surah. Tekor-tekor anak tarik taranum untuk senang syok sendiri.
Bagi tahu kat jiran. Jadi kita boleh latih hari ni, kita balik baca. Kemudian kita nak pengukuhan dia, kita ajak anak-anak kita main. Abang, adik, kakak, ibu nak ajak. Kemudian kalau mereka pandai, kita suruh mereka baca, kita dengar, beri penghargaan. Beri penghargaan. Tak ada apa-apa personal. Ayah mak bagi sosial baca, ayah mak dengar, dia syok. Kita personal, kita mati, mereka baca, kita dapat pahala. Sekarang di alam kubur kita suruh mereka sembahyang sunat sama kita. Kita suruh tidur, sebelum tidur, kalau boleh witir, 1 rakaat, kalau tak larat. Atau sebelum subuh, kalau bangkit dengan kita budak-budak. Sembahyang sunat witir, kalau dapat, biasakan. Semua ni dapat pahala. Jadi kita yang masa sedikit ni, hadirat semua, cuma hari ni kita nak ambil sikit untuk kita fahami. Kalau cikgu-cikgu yang ada sekolah, pernah ni lalu sila sekali-sekala lalu kat depan matrik. Ma'had Tarbiyah Islamiyah. Kemudian ada logo dia, itulah hasrat kita sekolah ni didirikan, diwujudkan alhamdulillah oleh almarhum. Allah maghfirlahu warahmahu sa'dalah. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita sediaan daripada kecil-kecil lagi di sekolah dah. Kemudian kita ada feeder school kepala materi. Kemudian dia main ke menengah. Kemudian kalau dapat nak beri darjah sampai khasah. Supaya dia dapat harap hajat kita ialah ulama warasatul anbiya. Dan mereka ni sekali lagi menjadi rijal, menjadi pendukung, pejuang untuk menyampaikan balik Islam kepada masyarakat. Itu hasrat cukup besar. Di masa yang sama, selain daripada mendapat fikrah yang baik, mereka juga ditarbiyah, dididik, diasuh. Supaya memiliki akhlak yang baik atau syakhsiyah Islamiyah. Atau memiliki syakhsiyah maknawiyah. Siapa kita sekolah anak, cikgu-cikgu sekolah anak pun siapa. Cuma lama kita terputus ni, bila kita mula balik. Sebetulnya kepahaman ni, tak kali duk bagi ni, kena semua untuk kita sebuah. Duluan satu kawasan daripada Adana, sekolah cucuk, kindergarten, kemudian sekolah kecil mengasuh budak-budak. Sampailah kita ke institusi pengajian tinggi kita walaupun dengan sebuah kekurangan ibtid. Bagi yang nak nyambung pelajar-pelajar yang ada kaitan, yang ada dia teringin nak belajar. Dan tentang keuangan, kemudian tentang pengajian Islam. Jadi kita lalu main tengok di depan tu, itulah hasrat kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi-Nabi, yang mana ulama dibawa balik Islam ke tengah-tengah masyarakat yang hilang Islam daripada arus perdana kehidupan. Bukan di tempat kita saja, anak sebut ni ialah di rata dunia macam tu. Ya, rata dunia macam tu. Okey, tajuk anak nak pergi ni sikit ya. Dekat mana yang sempat. Tak sempat kita sambung minggu-minggu yang akan datang kalau banyak umur. Iaitu qadiyah Islamiyah. Bahasa Arabnya panggil qadiyah Islamiyah. Apa dia qadiyah Islamiyah ni? Permasalahan umat Islam. Ini permasalahan umat Islam masa kini di dunia hari ni. Sama saja apa yang berlaku. Kalau di Indonesia, dia jadi lahir umat Islam, sembahyang puasa asalnya dengar lagu gospel. Tak sebut tadi, lagu Kristian, masuk Kristian. Kemudian yang sembahyang elok-elok pun tinggal Islam. Jadi ni kita ada hadis dan nanti anak baca. Tapi cukup. Untuk kawan-kawan kita tahu. Qadiyah Islamiyah. Pada qadiyah Islamiyah, permasalahan umat Islam. Ini permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Bila masuk umat Islam, orang dan kita sendiri. Permasalahan apa? Permasalahan masa kini tentang kepahaman terhadap din Allah. Tak faham tentang tasawur, konsepsi. Konsep Islam tu pun tak nampak. Yang tadi dia ulang oleh Ustaz Khara Amali yang diberi oleh Cikgu Abdul. Cikgu Abdul ni untuk cikgu-cikgu dia habis ambil kat Ustaz almarhum. Cuma yang dia tak ambil kat Ustaz Dahlan ialah penyakit gout dia. Yang lain semua dia ambil. Anak dia Ustaz Umar tertangguh juga 3 tahun masuk universiti kemudian. Tertangguh. Tinggal lagi Allah bagi sebab ada alat untuk membaca. Baca Qidri. Tersebut tarbiyah zatiyah. Jadi permasalahan umat Islam masa kini tentang apa? Tentang kepahaman terhadap din Allah Subhanahu Wa Taala.
Kepahaman tak faham. Faham tapi tak cukup. Ni masa kini tentang kepahaman terhadap din Allah. Faham tapi tak cukup. Ada gambaran tentang Islam. Dia tahu tapi tak cukup. Jadi kepahaman terhadap din Allah Subhanahu Wa Taala tentang Islam itu sendiri. Pertama dari segi fikri. Itu dia sebut fikrah. Di fikrah ni pun nak kena jelas sebab kita lahir sekolah-sekolah yang ada kat di Malaysia ni. Walaupun sekolah agama, anak mengaji sekolah agama, tapi sekolah agama ni lahir. Guru-guru yang melahirkan ni syukur kepada Allah, mudah-mudahan ampun mereka. Tapi tak lari daripada kesan peninggalan penjajah. Anda pernah tanya guru yang mengajar anak kat UKM dulu. Ustaz yang marah nak tanya, entah mengaji dulu masa Jamal Abdul Nasir. Fikrah apa? Susah di Semarang. Isyiraki Arabi. Itu yang ada di sana dulu. Itu di sana. Sedangkan sudah 1000 tahun. Dibina oleh Kerajaan Fatimiyah. Universiti Al-Azhar. Mari kita sekolah kelah yang lahir. Jadi setempat mereka dah mula dulu. Ajak Za'bah, mai tengok di Melaka, tengok sekolah agama ada. Masa tu belum menjajah lagi. Dan Melaka terkenal sebagai tempat perkembangan Islam. Daripada tahun 1414 bila para Manusara masuk Islam dengan nama Sultan Iskandar. 1786 baru dia pemain Pulau Pinang. 1819 tempat lepas di Singapura. 1786 Francis Light. Mereka datang bukan datang saja, datang dengan paderi mereka, datang dengan orientalis. Dia tidak ajak pun nak suruh kita masuk Kristian. Tapi bagi kita gugat sikit kepercayaan, akhirnya masuk Kristian. Kerana masa Izzah pula boleh masuk. Boleh belajar Kristian. Masa Izzah pula zaman tu. Kemudian hari ini berlaku lagi gerakan Kristianisasi yang cukup hebat sekarang. Jadi, tentang fikrah, tentang fikri, kepahaman Islam terhadap Islam tu yang sahih itu. Ada tapi kepahaman tidak sahih. Tak cukup. Kepahaman tak cukup. Sebagai din yang syamil, kamil, mutakamil. Lengkap, sempurna, komprehensif. Bersepadu mencakupi semua aspek kehidupan. Seperti mana yang ditunjuk, yang diaplikasi, direalisasikan oleh junjungan sallallahu alaihi wasallam. Kepahaman pun tak ada. Yang ada ialah juziat al-Islam macam disebut oleh Cikgu Abdul yang akhir kita sebut tadi. Jadi mana-mana orang Islam dia tahu sembahyang puasa. Itu masalah ritual yang diperkenalkan oleh British masa datang sebab itu sekolah tidak ada surau. Kita datang sekolah bukan nak main ibadat. Kita datang ialah untuk education, untuk dapat pelajaran. Hatta tentera pun siapa. Kita main sini untuk latihan, bukan untuk tempat ibadat. Ini zaman anak. Tapi sebelum dia tu kita masuk camp tentera, minta maaf. Awal-awal lagi kita masuk di camp dia, mula-mula kita jumpa macam mana keadaan. Sama dengan Ahmad Saleh dulu, kecuali sekarang sudah ada Allah bagi perubahan. Syukur di Malaysia. Tak ada dah benda tu. Tak ada benda tu. Dah habis sambut kesenangan, panggil mai. Uzak-uzak mai. Sekarang berubah banyak. Itu pun timbul juga sekarang. Timbul juga sekarang. Zaman COVID pun ada. Jadi tentang fikrah, kepahaman Islam yang samim, yang sahih tu ada, tak ada. Tentang betul-betul tak ada. Sikit-sikit ada. Sebab itu saya sebut tadi, ada. Tapi tak cukup. Kita tak cukup. Jadi kita tak cukup, dah jadi macam tu lah. Kemudian yang kedua ni tentang fikri. Pahaman di segi fikrah. Di segi tasawur atau segi konsepsi Islam itu sendiri. Yang kedua, kurang juga. Kepahaman di segi siasi dalam dan tanzimi untuk berdakwah. So lagi satu. Dakwah-dakwah ada tapi tak ada tanzim. Masing-masing ni ya. Sampai bila pun takkan din Allah tak boleh terbangun. Kepahaman ada dalam bentuk juzi ya. Yang cikgu Abdul bagi. Jadi yang kedua, untuk cikgu-cikgu semua, kita sayang tak ada masa untuk kita bengkelkan. Dan ni kita bengkel. Kalau ada duduk sangkut dalam hati kita boleh keluar balik, kita bincang balik. Sebab ni benda besar. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dakhala al jannah. Nabi pesan tahu.
Man radiya billahi rabban, dia redha Allah sebagai Rabb dia, ilah dia, Rabb dia. Wa bil Islam dinan, dia redha Islam sebagai din, jalan hidup yang lengkap sempurna. Kesempurnaan yang mencakupi segenap aspek kehidupan. Bukan pelaksanaan kepahaman pun tak ada. Pelaksanaan ni bergantung pada kemampuan dia, kadar kuasa yang ada pada dia. Ala qadri mas'uliyatihi. Kalau ayah seorang ibu, dia kena hayati Islam dalam rumah. Takak mana yang dia boleh. Tapi kalau besar kuasa lagi besar lah. Jadi fikrah ni pun tak jelas. Yang kedua di sisi siasi atau tanzimi. Dakwah-dakwah sendiri-sendiri, masing-masing bawa sendiri. Kemudian satu lagi, dia tidak ada follow up. Touch and go. Kalau bahasa hari ni sebut touch and go. Tidak ada follow up, tidak ada mutaba'ah. Tidak ada mutaba'ah. Ana sebut ni sebab ana mengaji kuliah dakwah ni. Mengaji kuliah dakwah. Batch yang pertama UKM, Tokai ana tu pernah dulu. Profesor ni almarhum Allah maghfirlahu warahmatuhu. Pernah menjadi calon untuk nak jadi Menteri Besar Kelantan tapi kalah. Kemudian sebab dia ada PhD hebat dia masa tu. Masa tu dah ada PhD dan orang tua mana hebat. Bini dia orang Arab. Dia buka kuliah dakwah. Kemudian satu orang tua yang dia nampak misalnya futuristik. Jadi pelajar-pelajar yang keluar dari jabatan dia tidak menganggur. Boleh masuk tentera. Boleh masuk bidang-bidang yang kecuali bidang-bidang yang tak termasuk ni macam medik, engineering tak. Tapi kalau bidang sibuk besar ni, insya-Allah semua yang keluar kena tidak ada yang menganggur. Tapi jabatan-jabatan yang lain ada yang menganggur sampai 2 tahun. Nak pergi dekat, nak pergi ke Thailand sehingga tengok dia nak Allah yang tak ada buat kerja apa akhir. Pula syariah, dia kata anak duduk menjaga anak, tak ada kerja, Masya Allah. Hak jabatan anak ni Alhamdulillah, bukan dia situ saja. Tempat-tempat lain, pelajar-pelajar UPM misalnya, dan tempat-tempat lain. Tapi kita Alhamdulillah, Ustaz di unit anak tu, Tokai anak ni baik. Cuma dia kata ke anak, Ustaz dia anak tahu hantar ni orang bagus. Tapi cara hantar ni lambat. Jauh anak kata lambat, kalau Allah redha daripada cepat tak dapat apa. Takut Allah tak redha, dia senyap lah. Kita orang muda terlupa, kita dia Tokai kita. Tapi anak dia bagi A jugalah. Dia bagi A juga walaupun anda melawan dia. Dia tahu. Untuk yang baik. Allah maghfirlahu warahmatuhu. Jadi yang kedua segi siasi atau tanzimi. Yang ni tak ada. Terutama cikgu-cikgu yang baru masuk ke sekolah kita. Ini kita duduk sekolah dakwah dan tarbiyah. Stres balik lagi sekali. Precise balik lagi sekali. Supaya kita amal. Kita amal bukan saja kadang mengajar. Ialah kita mengajar untuk nak bina, nak cari rezeki, Alhamdulillah rezeki yang halal. Tapi dalam masa yang sama besar peranan, sumbangan yang ada pada kita kalau kita tahu. Sebab itu kita ada balik bagi bukan saja guru materi yang dapat fikrah ini, tasawur ini, konsepsi ini. Tapi antum semua sama, kita semua sama dalam kampung yang sama, hajat yang sama. Kalau kita mati walaupun tak dapat melihat natijah. Kita harap mati yang baik. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kembali ke rahmatullah. Nak tutup kepala pun tak ada pakaian. Kan tak ada. Tutup kaki tak lepas. Akhirnya tutup ke kepala, ujung kaki lipat dengan ranting-ranting pokok. Tapi kerja yang dilakukan ialah kerja yang matlamat dan jelas. Tak ada ghayah dia jelas, jalan dia jelas. Jadi matlamat jelas, jalan pun jelas, syarat semua. Kita tak ada, kita sebut itu al-ghayah la tubarrirul wasitah. Matlamat tidak boleh membersihkan cara. Kita nak buat apa pun kita kena jaga syarat. Kita nak marah kat budak pun kita kena fikir ni syarat tak syarat. Kita kata lebih kurang misalnya. Tak boleh. Kita tampak muka tak boleh dia larang. Tapi sekarang ni tak boleh lah. Kalau dulu tampak kalau dah balik kena datang telinga deras kita tampak hilang pendengaran. Ada kawan anak hilang pendengaran. Kalau zaman anak mengaji mama hang tak boleh aku sport. Dia tak ada psikologi, dia ada sportlogi. Ada baik juga sportlogi ni. Kalau tidak nak apa ayat Quran payah. Sekarang ni kalau sampai tua ni pun ayat yang hang tak boleh aku sport ni. Sampai sekarang kalau terak tengah tidur pun tutup. Boleh jadi imam baca surah itu sampai habis. Ini ada baik dah. Allah maghfirlahu marhamu. Zaman guru-guru dulu.
Jadi pertama tentang fikrah. Dah setengah sebut ideologi lah. Tentang fikrah, korang faham. Bukan tak faham, faham tapi tak cukup. Dia ada kefahaman tapi tak cukup. Kurang kefahaman terhadap Islam sebagai adik. Jadi Islam dia nampak semayang, puasa, zakat, haji, kemudian mati, kemudian kunuri tahlil, duk kelai sembalan. Kemudian doa lepas solat. Yang lain-lain tu terpinggir, tak dibincangkan. Ini tentang fikrah. Kita duduk dalam suasana ni. Jadi kefahaman, ada kefahaman tapi kurang. Tak cukup. Yang perlu dipercukupkan. Yang perlu dilengkapkan. Jadi ini kita ada sekolah. Kita buat sekolah. Sebab itu, kita cadang insyaAllah kalau cikgu tanya Cikgu Azmi tentang buku Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa maksud saya menjadi seorang Islam? Ditulis oleh Ustaz Patayakan. Ditulis oleh Ustaz Patayakan. Kalau boleh sekali-kali kita ambil buku itu kita baca. Supaya jelas tentang konsep, tentang tasawuf kita tak ada Islam. Buku Muhammad Kutub, Islam is the misunderstood religion. Profesor Muhammad Kutub, adik kepada adik Syekh Syekh Kutub, mengajak di Ummul Qura. Islam is the misunderstood religion. Islam is the misunderstood religion. Orang salah faham, tak tahu. Sebab tu bakat musuh orang Islam pun memusuhi. Kerana kau faham, tak faham, dia tulis sebuah buku. Sebab dia lari daripada Mesir, bekerja di Saudi. Daripada Mesir, bekerja di Saudi. Jadi Islam the misunderstood religion. Kalau dikira min ajalil khatawah ila tariqil jihad al-mubarak. Ditulis oleh almarhum Ustaz Sahawa. Kampung dia dibom oleh Hafiz Al-Assad. Bapa Bashar sekarang. Ada satu lagi. Kalau yang bahasa Arab, min ajalil khatawah ila tariqil mubarakah. Langkah-langkah menuju jalan yang benar. Sebab itu siapa-siapa alam tu disebut hadis Nabi, siapa-siapa yang mendengar tentang kedatangan Nabi. Kemudian tak beriman kepada Nabi SAW, maka dia tak akan bersama di akhirat nanti. Tidak dapat masuk syurga. Itu yang pertama, tentang fikrah. Bukan tak faham, ada kurang kepahaman terhadap din Allah. Zaman Tok Wan kita, alhamdulillah, kemudahan tak ada. Sebab itu semayang boleh qada, anak selalu sebut anak sedih. Mak anak dulu duduk sakit. Qada Tok Guru bagi tahu takkan tu. Tapi Allah maha pengampun dekat itu yang sampai. Orang sakit, tunggu bila malam nak semayang. Nanti lega Cik Adi. Akhirnya mati. Macam mana kuman ada dalam apa? Ulat ada dalam tulang. Sampai saudara ambil gabung lah. Dah tak ada anak-anak jaga. Ambil wuduk. Gabung semayang. Jamak takdim ke jamak takhir. Bolehkah? Boleh. Tok Guru kita tak boleh habaq. Ustaz Adi kita boleh. Kembali ke rahmatullah. Allah ma'afilah wa rahmat. Itu zaman tu. Zaman kita ni banyak pendedahan. Entah duduk kat materi, banyak guru-guru materi yang ada ilmu. Tapi bila nak suruh sampai, mereka tak mahu sampai. Mereka tak mahu sampai. So, mereka ada kebolehan, kemampuan. Jadi tentang fikrah tadi. Jadi fikrah, Islam ada, tapi kurang, tak cukup. Sebagai Islam, sebagai din, dia tak nampak. Yang dia nampak Islam itu masalah khususnya. Ibadat umum tak nampak langsung. Ibadat fardu pun, fardu kifayah. Dia tak tahu. Tentang fardu ain hak tu dia tak. Ini kesan daripada peninggalan. Peninggalan yang kita baru sambut kemerdekaan. Penjajah dia datang ke tempat-tempat tanah air umat Islam. Dia tak balik saja. Remote control masih ada. Bukan senang nak hilang fikrah mereka ni. Kita tengok di Filipina asal Islam. Fi amanillah tengah banyak Filipina. Amanillah tak ada. Pula makbul. Jadi pula mabul kalau di Sabah. Islam datang sini dulu di Asia Tenggara. Jadi yang bersifat sengkak lempena bersepadu. Tak ada. Mencakupi seluruh aspek kehidupan tak ada. Dari sekecil-kecil sampai ke sebesar-besarnya. Misalnya Islam itu akidah. Ini tak boleh tak ada toleransi. Kemudian lagi apa lagi? Akhlak. Akhlak Islam dia berbeza. Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam man kita. Walaupun kita ada sifat-sifat. Kalau belajar dekat sekolah menengah lu ada 14 sifat. Berapa? 14 berapa. Tapi itu luaran saja. Yang Islam dia akhlak mula dalam man. Lahirnya akhlak yang mula ni daripada iman. Simpunan sifat-sifat terpuji
Yang menjadi darah daging dalam hidup seorang Islam, sifat-sifat yang terpuji menjadi darah daging hidup. Darah daging hidup seorang beriman yang lahir daripada iman. Jadi akhlak ni dibentuk lahir daripada iman. Bukan ikut-ikut itu. Kita tengok yang bukan Islam, dia ada sifat tolong-menolong. Tapi itu secara kita panggil, secara sifat yang Allah Ta'ala bagi, basic morality. Hak kita ditunjuk oleh Nabi. Macam mana nak bagi seorang suami ni, ditunjuk. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Baiklah kamu terhadap isteri-isteri kamu. Nah, aku adalah orang yang terbaik di kalangan kamu terhadap isteri-isteriku. Ingatlah kamu bahawa kamu ambil mereka sebagai isteri. Antum akhastumuhunna bi amanatillah. Nabi haji perpisahan 80 hari lagi Nabi nak wafat. Nabi khutbah wida di Padang Arafah. Kemudian di Mina ada lagi. Nabi kata apa untuk orang perempuan. Ini sebab tu tak payah nak jual woman liberation ni. Tak payah dah, kita cukup dah. Tapi ada orang Islam kita pun dia tak tahu. Dia tahu sikit-sikit Islam. Dia orang Islam. Tapi tumpang sama dengan woman liberation. Kemudian lebih melampau lagi dia sesat terus. Aminah Wadud. Dia jadi imam solat Jumaat. Mengajak pengajian Islam. Tapi it is very embarrassing lah. Sampai PhD tapi inilah kena ajaran yang tak kena. Jadi kita ni nak kena jelas balik ni, Ustaz nak ulang balik. Jadi fikrah kita nak kena jelas. Sebab yang ada sekarang ni kita abang sofa, bukan orang. Sofa, kalaupun anak keluar sekolah agama yang lahir daripada sistem yang sama. Sistem yang sama. Jadi bersifat sebenar lengkap bersepadu mencakupi semua urusan hidup. Sifat Islam tu. Fikrah ada. Pertama akidah. Akidah kita, rukun-rukun iman kita. Rukun-rukun Islam kita. Akhlak. Akhlak pun tak jelas juga. Sebab itu Islam dia lahir. Akhlak ini himpunan sifat-sifat terpuji. Yang menjadi darah daging dalam hidup. Lahirnya daripada iman. Sebab itu semua kerja yang dia buat ialah orientasinya. Orientasi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar daripada susunan iman kepada Allah. Kemudian semua menjadi ibadat. Kemudian tentang ibadat. Ibadat pun jangan tanya saya tak apa tahu dah. Kadang-kadang sampai mati cakap Allah Ta'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tengok ustaz-ustaz duk mengajar. Ibu-ibu pernah kena baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dalam selepas tasyahud tak ada ustaz boleh cakap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tinggi sikit, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Doa tak ada. Sebab itu Nabi tunjuk bila Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apa yang saya nak baca selepas tasyahud? Selepas innaka hamidum majid. Rasulullah nak bagi kat puak mentua tentulah yang terbaik. Kemudian sahabat yang pertama memeluk Islam dan tidak bertanya, tak kata nak tunggu bila Nabi ajak dia masuk Islam, terus dia terima. Ini bapa mentua kemudian sahabat bersama dalam gua. Dan sambung pula dakwah dia. Dia pergi dapat Islam. Dia seorang Islam tu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia terus pergi cari Bilal. Terus pergi jadi Bilal. Bilal, Nabi yang kita tunggu sudah diutuskan Allah. Besok kita pergi. Bilal pula proaktif. Dia kata, ya Rasulullah, tak, ya Abu Bakar, tak payah besok. Ini kita pergi. Masya Allah. Dia ingin nak tunggu esok, lala tu pergi. Tengok macam mana. Walaupun dia tahu. Akhirnya dia ditimpa kesusahan, banyak ditindih dengan batu. Tapi nak dapat nikmat ini. Nak dapat nikmat ini. Jadi bersifat sempurna lengkap, bersepadu, mencakupi semua urusan hidup. Di segi ibadah. Di segi fikrah kita. Tasawur kita tak ada Islam. Gambaran kita tak ada Islam. Dia ingat Islam 90% haji. Itu masalah ritual Islam ini diperkenalkan oleh penjajah orientalis yang datang kat kita. Dia pun masalah ritual kat gereja ni pun bertiap hari minggu. Tak nak sebut itu. Dalam tahun 70-an, umat Islam banyak beli gereja di UK. Tak nak sebut itu. Anda pergi semayang masjid kat Manchester University. Masjid itu adalah gereja yang dimodify. Yang dimodify balik ada balik
ada apa? Ada mimbar. Tapi pi kat mana? Kat Spain, kat Andalus. Masjid dijadikan gereja. Ada gambar topekong apa ni. Di belakang masjid dulu tiang-tiang lemang belakang masjid ada tanda orang dulu kuat ibadat bersandar. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi gereja. Ini kalau silap yang inilah. Sebab itu setelah jatuhnya Spain, Spanyol, Andalus, Portugis datang ke tanah Melayu. Saya ada di Malaysia ni, tak boleh nak nafikan kedatangan mereka. Ada kampung Portugis. Orang yang beri kursus bahasa Inggeris kat sana, ada dapat ikut sat. Anjuran kementerian ialah Godard Hasim. Guru bahasa Inggeris di Jabatan Pendidikan. Dia bawa Profesor Almarhum, Allah maafkanlahu warahmatuh. Profesor Azman Wanci Omboleh. Dia dapat factory bahasa Inggeris dia di Hawaii. Jadi ada kampung Portugis. Mereka mai tempat kita. Tapi bukan mereka mai mereka saja. Kemudian dia bawa Kristian mai sama. Ini yang berlaku. Kemudian di segi ibadat, fikrah, pengurusan hidup. Seluruh hidup ini ditunjuk oleh Nabi SAW. Ditunjuk oleh Nabi SAW sehingga Allah turun ayat kat Nabi bila mana orang Yahudi Bani Israel diketuai oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mewakili orang Yahudi masuk Islam, minta nak beramal sehari dengan agama Yahudi yang betul-betul punya ni, minta nak beramal sehari saja dalam seminggu. Dia mengepalai orang Yahudi masuk Islam, minta ke Rasulullah. Pasal kata Nabi SAW, Nabi senyap tak jawab. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam kaffah keseluruhannya. Habis. Daripada ibadah, daripada akidah, daripada pergaulan, daripada akhlak, kehidupan harian. Ini habis. Masuk semua sekali, kemudian Allah abadikan lagi ayat dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW, uswah, contoh ikutan, teladan yang baik. Tak ada yang baik melainkan hak Rasul. Sebab itu anda sebut baru ni, pagi-pagi, Nabi Allah Yusuf bila dia kena dizalimi oleh abang-abang dia tok dalam telaga. Kemudian dia kena penjara 7 tahun kurang lebih. Disebabkanlah Zulaikha, tempat dia menumpang kasih. Kemudian ayah dia menangis, wa asafa ala Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Wa biyadhat ainah. Dia tak dapat perkataan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah sedihnya apa yang berlaku kat atas Yusuf. Menangis dah. Kata orang-orang tabi'in, kemudian Nabi Allah. Dulu-dulu para anbiya tak dapat macam mana yang Nabi dapat. Nabi berlaku kesusahan, dapat disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata tabi'in ini kalaulah nabi-nabi dapat perkataan ni tentulah mereka menyebut. Tapi Nabi Allah Yusuf bila dia tahu dalam telaga, bila dia penjara bid'ah sini 7 ke 9 tahun bid'ah sini tu. Ayah dia bila dia beritahu wa asafa ya asafa wa asafa ala Yusuf wa biyadhat ainah, menangis dia. Tak ada perkataan inna lillahi alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi kita sebagai terakhir, apa sayang kita timpa kesusahan, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pun alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua dalam semua aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan, dari sekecil-kecilnya sehingga ke sebesar-besarnya. Contoh, nak masuk tanah kecil lah kita ingat. Allah nak masuk tanah pun nak baca. Tapi bila sudah hilang nikmat qada hajat, baru kita tahu. Usus rosak. Kalau lelaki prostat, prostat rosak. Orang perempuan usus rosak. Sudah beranak, anak banyak-banyak, kemudian rosak usus. Kemudian buah hasil dan lain-lain. Batu apa? Orang perempuan dia bila ada batu lampu dia turun naik ke bawah, nak tidur tak boleh, sakit. Anak sebut ni sebab apa anak lu tabib. Suami-suami mereka duk main, pak man. Orang masa yang tak boleh tu, batu apa tu. Orang perempuan tu, dia bengkak. Masa tu hospital jauh. Orang takut kat hospital, jadi anak dia ingat sikit-sikit. Bila hilang nikmat ni barulah kita tahu. Bila hilang nikmat ni. Jadi semua ada dari sekecil. Nak makan dengan kanan.
Nak buat baju tangan kanan. Sekecil-kecilnya. Nak langkah keluar rumah. Langkah dan bacaan. Dah sampai ke rumah. Terima kasih. Semua. Tunjuk. Nak pakai baju. Warna baju pun tunjuk. Sampai macam tu. Nak makan tangan kanan baca bismillah. Kul mimma yalika. Makan apa yang depan lu ambil. Semua ditunjuk. Ini kita nak ajak anak-anak. Ramah. Semua kaki tangan materi dan kaki tangan selati. Walaupun kecil tapi semua ditunjuk oleh Nabi SAW. Yang kedua, kurang kesadaran untuk kembali memahami Islam. Dah kurang kepahaman, usaha nak memahami Islam pun. Usaha nak memahami Islam pun kurang. Sedap-sedap tapi kurang. Pergi dengar-dengar orang ceramah balik. Itu saja. Tak ada apa. Kemudian ceramah pula tak ada mutaba'ah, tak ada follow-up. Lepas gitu saja. Oh bagus, tak ke mengajak. Dia mengajak. Gelak kita tak kain gusi. Balik atas tak kain gusi je. Kemudian kurang apa? Dakwah pula kurang dipahami. Buat juga tapi kurang. Kena ada lagi. Dihayati cara untuk mengembalikan umat dari segi kepahaman, dari segi fikrah, dari segi kesedaran kepada din Allah. Sehingga mereka merasa izzah mulia menjadi umat Nabi SAW. Atau kita mudah sebut dakwah pun. Bila dengar ustaz-ustaz ni, depa ustaz-ustaz ni. Bukan nak ni, ini adalah benar yang benar. Dakwah lepas tanpa mutaba'ah, tanpa follow up. Tak nak sebut. Ini masalah lah. Tanpa follow up. Ngajak-ngajak tinggal. Ngajak-ngajak tinggal. Tak nak buat-buat, tak buat sudah. Waktu program kuliah, mai. Sonok ustaz ngajak. Tapi balik buat, tak balik buat, tak ada. Balik buat, tak ada. Tak ambil kasar. Kemudian sampai. Cara sampai pula supaya Islam kembali dipahami dan dihayati. Juga takat kepahaman, takat fikrah saja. Kalau kita masuk dalam langkah dakwah yang ada siasi ini disebut, dia panggil peringkat takrif. Islam ada peringkat takrif. Kemudian ada takwi, ada tanzim. Dia akan ada tiga, ada takrif, tafahum, kemudian tanfis. Ada tafahum. Sebenarnya takat tu ya, takat tafahum. Yang ni untuk guru-guru semua, kaki tangan semua, kita main duduk sini. Satu kepahaman, satu besar-besar yang diadakan oleh almarhum. Almarhum, anak pun syukur kena dapat. Kan senang dapat, anak mari daripada kampung mentuana berapa puluh kilometer sejam tak sampai dengan batas. Batas pasak lada, titi kayu, paksa orang rumah main. Kalau hari Jumaat saja, siapa kenduri pun tak makan. Berkelai tak ada. Hang jom ikut. Ingat betul lah tapi tak betul. Bila hari tua, sangat pun betul. Dakwah ni sepanjang hayat ni duk pesan kat anak-anak. 4 tahun kat universiti. Jangan sebab 4 tahun ni kita terhalang dakwah. Dakwah kita selama-lama. Dekat nak periksa, kita tangguh dulu. Habis periksa kita mula balik. Sebab dakwah sepanjang hayat. Pengajian dia bagi kita 4 tahun. Beasiswa pun 4 tahun. Utang pun 4 tahun. Jangan balik tak payah. Selalu bagi. Gambar-gambar ni yang habis tam. Lepas minta bagi kuliah. Anak murid Ustaz Yazid ni bagi anak apa? Suka didik ni. Suka didik. Supaya jangan sebab kita sibuk dengan kegiatan dakwah yang sampai mati ini. Tinggal perkara asas yang kita pergi. Kemudian kita gagal. Macam mana nak sampai dakwah ke lebih tinggi. Jadi bagi ada tahap-tahap dia. Kemudian masa izzah. Nak bagi rasa izzah. Nak bagi rasa mulia. Ni. Cara berdakwah supaya Islam kembali dipahami, dihayati. Inilah antara sebab atau faktor-faktor kenapa jadi macam ni lah ni kepada umat Islam. Bukan di sini saja. Sebab pengalaman Ustaz Alhamdulillah, kawan almarhum Ustaz Dalan, dia bawa Ustaz dia mata. Inilah keadaan yang ada. Ustaz sampai pergi Sudan, Alhamdulillah. Tengok macam mana di Sudan. Ustaz sampai pergi ke Syria, tengok macam mana Syria. Tengok pergi ke Jordan, macam mana Jordan. Tengok pergi ke Mesir. Kalau orang nak sebut, nanti apa tergelak lah. Nah, azan maghrib Isya. Sedapnya. Ajak Ustaz Karim round. Jom Ustaz Karim kita round. Tengok masjid lagu mana azan. Dan nak ambil taran. Azan lebih kurang sama lagu Nahawan. Balik pesan kat budak-budak. Anak-anak mesti yang belajar kat Tok Syekh ni.
Belajar apa azan. Awak sedap lagu nahwu. Budak-budak kata bukan. Tu Ustaz. Itu tip Ustaz. Allahu Akbar. Masih apa siapa? Pagi tu ada demam. Tak boleh pergi solat. Sahabat-sahabat pergi solat. Macam mana Tok Ilan bang sedap? Sedap Ustaz. Tapi bukan. Muazzin bang. Ya, tip Ustaz ni. Ini yang dalam sirah kita baca dalam kitab. Ini yang dah ditahqiqkan. Apa yang ditulis oleh ulama dulu ditahqiqkan. Apa nama? Tanbih al-Ghafili. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang lelaki datang tak Rasulullah. Dullani ala amalin adkhulu bihil jannah ya Rasulullah. Tunjuk dia saya satu amalan. Kalau boleh saya nak masuk syurga. Hebat sahabat-sahabat dulu. Dia tak minta yang lain. Tak minta saya jadi kaya. Orang hormat saya tak ada. Minta jadi nak masuk syurga. Dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Maka kata kun muazzinan. Jadi muazzin. Orang yang dicantik hari akhirat ni jenjangkan tengkuk dia. Sebab dia panggil orang buat sembahyang. Kata adalah astagfirullah. Nabi kata, kun imamah. Dia ingat nak berturun lagi lah Islam, dia naik. Dia ingat boleh kurang lah. Rasulullah kata, kun imamah. Kau jadi imam kalau dia tak boleh dia tak boleh jadi imam. Dia kata la astagfirullah. Kemudian dia ingat aku boleh Rasulullah nak bagi pandah lagi. Bila kita la astagfirullah, kum bi izari imam. Berdiri dekat imam. Mana kalau imam tak boleh, ada silap dalam solat apa betul. Kalau dia baca tak betul, boleh fatih. Nah, fatih ni bahasa Nabi. Tanya Sayyidina Umar, tadi saya baca macam nak sangkut-sangkut. Ini datangkan hukum fatih ni. Apa engkau semayang belakang saya, Umar, kita semayang. Kenapa anda tidak fatihkan saya? Itu fatih. Jadi bagi tiga. Pertama, muazzin, kemudian imam, kita kediri, bizar imam. Mana ada ilmu. Tapi kita sedih bila pernah penjajah datang, jangan tanya saya bukan ustaz. I'm an English teacher. I'm a doctor, I'm an engineer. Jadi masalah lah. Sebenarnya kena tahu benda ni. Dalam batu ketok-ketok ada biji besi. Tiba-tiba qul huwallahu ahad, tak tahu apa maksud. Ni yang berlaku kat Indonesia, baca qul huwallahu ayah aja, mak aja, tiba-tiba dengar lagu Google supaya masuk Malaysia. Satu cukup sedih. Ini tanggungjawab kita mak ayah. Inilah keadaan yang berlaku sikit. Tak habis lagi. Kita akan sambung tak nak baca hadis lagi. InsyaAllah. Minggu depan kalau panjang umur. Kita ni dah masa tinggal seminit lagi. Anda minta maaf. Mudah-mudahan walaupun anda cakap laju ni sebab tajuk ni besar. Kita akan ulang balik. Mudah-mudahan kita yang bekerja sekolah kita baik yang akademik dan bukan akademik. Dapat rasa bahawa kita main ni beruntung. Kalau dapat rasa kita nak faham balik. Sebab Islam yang kita dapat. Ialah hasil peninggalan penjajah. Yang memisah-misahkan Islam dengan juziatil Islam. Ada bahagian-bahagian yang diambil. Ada bahagian-bahagian yang tertinggal, yang terpinggir dari arus kehidupan umat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.